Konsep yang diketengahkan dalam cerita Dayang Esah Tandang Sari ialah berlatar belakangkan cerita rakyat tradisional di Borneo. Latar tempat bagi kejadian tersebut ialah di Saribas, Sarawak. Selain itu, konsep yang diketengahkan juga dalam cerita rakyat ini ialah penggunaan animasi bagi menggambarkan rakyat tradisional suatu ketika dahulu. Contohnya, menggunakan animasi bagi setiap watak yang terdapat dalam cerita rakyat tersebut. Cerita ini berkonsepkan kepada sejarah tempat tersebut, iaitu mengapa tempat tersebut diberi nama sebagai Tandang Sari. Selain itu, konsep dalam cerita ini juga menekankan terdapatnya kuasa ajaib di mana watak Dayang Esah digambarkan sebagai seorang wanita yang mempunyai 7 helai rambut yang berlainan warna, dan dipercayai juga dengan rambut itu Dayang Esah akan mati. Di samping itu, video animasi Dayang Esah Tandang Sari ini juga mengetengahkan unsur kepercayaan, yaitu watak Kadir yang percaya kepada mimpinya bahawa terdapat sebiji telur yang akan menetas seorang bayi. Konsep penceritaan Dayang Esah adalah di antara cinta dan juga dendam. Cinta ini kita boleh lihat di antara Abang Bunut dan Esah, iaitu Abang Bunut sanggup untuk pergi berlayar mencari 10 kati emas supaya dapat memenuhi syarat Tengku Kadir untuk mengawini anaknya itu Dayang Esah. Khususnya adalah dendam. Dendam ini dendam antara Nokotahar dan juga Abang Bunut yang membawa kepada kematian. Dendam ini iaitu dendam Nokotahar dengan Abang Bunut apabila melihat Abang Bunut bermesra ataupun bergurau senda dengan Dayang Esah. Ini adalah konsep agama Islam ditunjukkan dalam penceritaan Dayang Esah. Kita boleh lihat dengan Temenggung Kadir setiap malam beliau berkhalwat, iaitu berdoa kepada Tuhan supaya dikurniakan seorang bayi, dan sehinggalah suatu hari doanya itu termabul dengan memiliki seorang bayi, iaitu Dayang Esah. Pada pengakhiran cerita ini juga terdapat unsur pengajaran yang ditonjolkan kepada masyarakat, yaitu pengajaran bahawa perasaan cemburu mampu membinasakan diri dan orang lain. Pada pandangan saya, dari sudut positif berkenaan kesusasteraan di Borneo kini ialah kebanyakan cerita rakyat menekankan dan memaparkan nilai-nilai yang positif ataupun elemen-elemen positif sehingga menjadi teladan kepada masyarakat sekarang dan generasi yang akan datang. Sebagai contoh, cerita rakyat yang disampaikan kepada kita itu sendiri sebenarnya mengandungi nilai pengajaran dan nilai-nilai yang boleh dijadikan teladan kepada hidup kita, kerana sifat cerita rakyat itu sendiri yang mesra masyarakat, iaitu sesuai diperdengarkan kepada setiap lapisan masyarakat. Karya sastra Borneo Kalimantan sangat unik kerana menceritakan latar belakang dan budaya etnik yang pelbagai. Dari sudut positif, pandangan saya terhadap kesusasteraan di Borneo pada masa sekarang ialah banyak cerita rakyat atau cerita tradisional yang telah diadaptasikan dalam bentuk animasi. Contohnya cerita rakyat Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang yang telah diadaptasikan dalam bentuk animasi dan disiarkan dalam media massa. Seterusnya adalah pandangan mengenai kesusasteraan Borneo ini. Yang pertama adalah dari segi positif pandangan, iaitu terdapat cerita-cerita rakyat ini yang dipersembahkan banyak menekankan unsur-unsur pengajaran ataupun hiburan kepada masyarakat. Dan seterusnya, unsur pengajaran dan juga hiburan ini dijadikan sebagai teladan ataupun iktibar kepada masyarakat kita. Pada pandangan saya, dari sudut negatif kesusasteraan di Borneo kini ialah kebanyakan cerita rakyat telah ditokok tambah. Hal ini demikian kerana suatu ketika dahulu, cerita rakyat ini telah disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut, menyebabkan berlaku perubahan dari segi jalan cerita ataupun watak dan pewatakan ataupun latar tempat atau masa yang disesuaikan mengikut cara penyampaian sesuatu masyarakat tersebut. Kesan daripada perubahan ini, maka wujudlah pelbagai versi cerita rakyat. Contohnya,
cerita bawang merah, bawang putih sama dengan cerita ikan emas. Jika dilihat pada sudut negatifnya pula ialah banyak generasi muda zaman sekarang kurang meminati cerita rakyat. Hal ini kerana cerita rakyat telah banyak dibuat dalam pelbagai versi dan telah banyak ditokok tambah sehinggakan cerita yang sebenar tidak diketahui. Sememangnya, banyak karya sastra Borneo Kalimantan telah dihasilkan, namun tidak mempunyai platform atau medium yang sesuai untuk mempromosikan karya-karya tersebut. Oleh itu, karya sastra Borneo Kalimantan juga kurang mendapat sambutan kerana masyarakat kurang diberi pendedahan kepada karya-karya sebegini. Kalau ada segi negatif pula, kebanyakan cerita-cerita rakyat ini kurang diketengahkan ataupun kurang dipertontonkan kepada khalayak umum ataupun masyarakat. Sehinggalah masyarakat kini kurang berpengetahuan ataupun kurang cakna mengenai cerita-cerita ini. Pada pandangan saya, sastra Borneo Kalimantan boleh dikembang maju dengan cara menghasilkan video-video animasi yang menarik. Dan video tersebut boleh dimuat naik di media sosial yang sesuai atau YouTube. Oleh itu, masyarakat bukan saja dapat membaca karya sastra seperti ini, malah dapat menonton video animasi yang menarik. Terutamanya bagi kanak-kanak, mereka mungkin lebih gemar menonton video-video seperti ini. Kesusastraan boleh diperkembangkan melalui peranan pihak kerajaan. Pihak kerajaan boleh menganjurkan pelbagai aktiviti pertandingan bercerita kepada semua lapisan masyarakat. Selain itu, sistem pendidikan juga boleh menerapkan subjek kesusastraan kepada semua peringkat di sekolah. Malahan, media massa juga boleh menyiarkan cerita-cerita yang diadaptasikan daripada cerita rakyat. Bagi medium yang boleh memperkembangkan atau memperkenalkan sastra baru kepada masyarakat umum adalah melalui sistem pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Sastra Borneo Kalimantan boleh dikomersialkan melalui peranan industri perfilman negara. Contohnya, cerita rakyat dijadikan sebagai satu filem yang boleh diperkenalkan kepada pelbagai masyarakat umum.